Assalamualaikum. Sorry ya, ada masalah teknikal sikit. Okey. Terima kasih kerana hadir ke sesi live bersama saya yang bernama Muhammad Nakidin Birsani. So, tajuk untuk sesi live hari ini adalah tips menangani teguran negatif yang kita dapat daripada orang sekeliling. So sebelum saya mulakan live saya ni, saya tunggu sekejap lah, seminit atau 2 minit untuk tunggu viewers kita masuk. Okay. Terima kasih kerana hadir ke live kali ini. Saya harap semua orang dalam keadaan yang baik dan sihat-sihat saja. So sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Nakidin. Bagi yang tak pernah nampak saya live sebelum ni, ni kali pertama saya live lah, menggunakan page Tirjanah ni. So saya harap semasa perkongsian ni, kalau saya ada tersilap kata ataupun membuat sebarang benda yang buruk, saya minta maaf sangat sebab ini kali pertama saya go live. Okay. So tanpa membuang masa, mari kita mulakan sesi perkongsian kita, iaitu tajuk dia adalah teguran. Cara menangani teguran yang kita dapat daripada orang sekeliling. So tip yang pertama, sebelum kita bagi tips dia, kita nak tahulah daripada tuan-tuan dan puan-puan apa itu maksud teguran yang tuan-tuan dan puan-puan fahami. Okay. So daripada pendapat saya, teguran ni bermaksud nasihat lah yang kita dapat daripada orang ramai. Sebagai contoh, kita dapat dari ibu bapa ke, daripada rekan sekerja ataupun kawan-kawan sekelas kita ke. Itu salah satu contoh teguran lah yang kita selalu dapat dalam kehidupan seharian kita. Kalau dari segi teguran yang kita dapat tu, kita boleh terima dari segi positif ataupun negatif. So selalunya teguran ni kita terima dalam keadaan yang positif lah. Tapi ikut orang juga. Kadang ada orang tu dia terima teguran tu, mungkin dia ambil teguran tu sebagai benda yang negatif. Dia tak ambil benda dia pasal positif. Bermaksud walaupun benda tu positif, sebab cara yang menegur tu salah, so dia macam tak nak terima teguran tu dan jadi marah balik lah dekat orang tu. So itu adalah salah satu pendapat saya tentang maksud teguran yang kita akan bincangkan sebentar saja lagi. So kalau boleh, kongsilah pengalaman tuan-tuan dan puan-puan berkenaan teguran yang tuan-tuan dan puan-puan dapat semasa hidup tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So okay, kita mulakan sesi perkongsian kita dengan poin pertama. Untuk kita menangani isu tak boleh terima teguran ni semua, kita mulakan dengan doa lah. So doa ni adalah salah satu cara atau tips untuk kita menangani teguran-teguran yang negatif yang kita dapat daripada orang sekeliling kita. So doa ni tak kisahlah doa apa yang kita nak baca. Doa yang simple pun dah boleh sebenarnya. So kita sebagai orang yang beragama seperti Islam, Hindu ke Buddha, bolehlah kita amalkan doa supaya kita dapat memperkuatkan diri kita menerima teguran-teguran yang negatif ataupun positif. So doa yang selalu saya amalkan lah sebelum saya mulakan pagi ataupun hari saya adalah dengan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau perkuatkanlah mentalku dan fizikalku
untuk menempuhi cabaran dan dugaan semasa hari ini dan hari-hari akan datang. Okey, itu adalah salah satu doa yang saya kerap juga amalkan lah sebelum saya mulakan pagi saya dan memulakan kerja-kerja harian saya. So, poin yang kedua adalah poin yang kedua adalah kita bersangka baik dengan teguran yang kita dapat. Sebab teguran yang kita dapat ni tak semestinya teguran yang kita dapat ni tak semestinya teguran tu negatif. So kita tak kisahlah apa teguran yang kita dapat, kita ambil dengan perasaan terbuka, hati terbuka dan terima saja apa teguran yang kita dapat. So bila kita dapat teguran tu, kita bersangka baik je lah. Tak kisahlah dengan cara apa sekalipun yang orang yang bagi teguran tu bagi. Contoh, kalau bagi contoh, kalau kita ni sebagai pekerja biasa kan, ada mesti ada majikan ataupun supervisor yang akan check kerja-kerja kita. So bila kita dapat teguran yang cara dia sampai teguran tu tak okey, macam dia marah-marah kita, tapi isi kandungan teguran tu kita kena pandang jugalah. So kita kena sangka baik lah yang sebenarnya majikan kita ataupun supervisor kita semasa dia tegur kita tu, dia orang lupa yang dia orang sedang marah sebenarnya. Dia orang sedang marah. Bila dia orang sedang marah, kita tak boleh buat apa lah. Kita just takkan nak lawan balik kan. Just ambil je pendapat yang dia orang bagi tu, hadam je lah, terima dengan hati yang terbuka. Okay, so kita kena bersangka baik lah. Sebenarnya dia orang tak nak marah pun, tetapi sebabkan benda tu terlalu, orang panggil terlalu boleh kacau lah pekerjaan seharian orang lain juga. So dia terpaksa marah, tapi dia sebenarnya dia tak perasan dia sedang marah. Okay, itu adalah salah satu contoh jugalah. Bersangka baik adalah salah satu tips untuk menangani negatif punya teguran. So kita ambil satu contoh, kalau dari kerja seharian saya lah, benda paling dekat itu, kalau saya programmer. So kalau saya buat sistem ke ataupun membuat sebarang pengisian coding orang kata, so bila saya dah buat saya punya part bahagian, saya punya task, bila saya hantar dekat supervisor saya, dia check balik saya punya cara saya bekerja ataupun cara saya buat kod saya. Bila dia check balik, tengok ada masalah, ada bahagian yang dia kurang berpuas hati lah. Dia tengok macam kod ni macam tak betul, macam tak sepatutnya buat begini, kerja ni sepatutnya buat begini, begitu, begini kan. So bila dia dah check, dia panggil kita masuk office. Contohlah, dia panggil kita masuk office, lepas tu dia bagilah teguran. Dia cakap bla 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 bla, kod awak tak betul ke apa, tapi dalam keadaan yang marah. Mungkin ada orang tegur dalam keadaan baik, dalam keadaan dia bagi nasihat, tapi ada orang, mungkin sesetengah orang lah, dia bagi pendapat ataupun teguran dengan cara yang tinggi lah, cara yang kasar. So kita just abaikan je cara dia tegur tu. Kalau dia tegur dalam keadaan marah ke apa, just abaikan. Kita ambil, kita bersangka baik je yang sebenarnya dia nak tegur, tapi dia lupa yang dia tengah marah. Itu salah satu pendapat saya lah, cara saya tangani teguran-teguran negatif ni. Okay. So untuk poin yang seterusnya, untuk poin seterusnya, kalau kita dapat teguran negatif, kita kena nilai balik lah apa yang dia cakap tu betul ke tak. Okay, yang dia cakap tu betul ke tak. Kita ambil contoh tadi, saya kena tegur. So dia suruh fix bahagian yang dia suruh tu. So kita tengok betul ke tak apa yang dia cakap tu. Dengan kata lain, kita tengok kandungan kritikan tu ataupun kandungan teguran tu boleh tak improve kita punya kehidupan seharian. Dalam pekerjaan kita boleh improve tak. So kalau boleh, kita abaikan teguran yang dia tegur kita tu, cara dia bertegur, kita ambil kandungan kritikan tu. So bila kita dah ambil,
kita bolehlah improve cara kita bekerja, cara kita jalani kehidupan seharian kita. Itu salah satu tips lah. So dia punya point utama dia adalah kandungan kritikal ataupun nilai balik apa yang dia cakap tu betul ke tidak. Dengan erti kata lain, kita muhasabah dirilah. Sebagai contoh, saya ambil contoh yang lain. Contoh kalau kita cakap dengan ibu bapa kita, kita sedang bersembang ni dengan ibu bapa kita, tapi masa kita bersembang tu dekat berhampiran kita ada orang tengah tengok kita. Maknanya kawan-kawan kita tengok kan. So bila dia dah tengok tu, dia tengok kita, dia tengok cara kita bersembang dengan ibu bapa kita, dia tengok cara percakapan kita, nada kita. So bila kita dah habis bercakap ataupun berkomunikasi dengan ibu bapa kita pun pergi kat kawan kita. Lepas tu dia tegur cara kita berkomunikasi dengan ibu bapa kita lah. Dia cakap cara kita cakap ni salah, sebab kita cakap dengan nada yang tinggi dan perkataan yang kita keluar pun tak sesuai dengan umur mereka yang telah melanjut usia lah. So sebagai insan yang biasa ni, kita tengok balik kritikan kawan kita tu, teguran kawan kita tu, tengok balik, muhasabah diri balik, betul ke cara kita cakap tu sama dengan teguran yang dicakap tu. Maksudnya kalau kita cakap, kita check balik cara kita cakap tu betul ke, tinggi nada kita. So kalau betul kita cakap dengan nada tinggi, maknanya betul lah. Maknanya kita kena ambil teguran tu dengan hati terbuka dan ubah cara percakapan kita dengan parents kita lah, dengan siapa-siapa pun lah. So untuk point yang last sekali, point yang keempat adalah apabila kita terima teguran tu, bila kita terima teguran, kita just senyum dan ucap terima kasih. Itu yang selalu saya buat lah. Apabila ada orang bagi teguran, tak sama ada negatif ke positif ke, apa benda yang first thing yang saya buat adalah, dapat je teguran tu, saya cakap oh terima kasih, lepas tu senyum. Lepas dah senyum ataupun cakap terima kasih, kita just buatlah perkara point yang saya cakap ni. Kita nilai balik kandungan tu semua. So kita sangka baik dengan kritikan tu. So bila kita dah, sebenarnya ucapan terima kasih dan senyum tu sebenarnya nak elakkan kita supaya kita tak marah bila dapat teguran tu. Bagi contoh, kalau cikgu kita komen cakap, oh kerja sekolah tulisan buruk ke apa kan, padahal kita tengok tulisan kita okey je, cuma mungkin cikgu mood dia tak baik hari ni, so dia just cakap je apa dia nak cakap. Bila dia cakap, kita sebagai pelajar ni just terima je lah, cakap ucapan terima kasih dengan just senyum, cakap terima kasih. Okay. So itu salah satu cara untuk bila kita tak marah bila dapat teguran. Bila orang tegur, kita tak melenting, kita tak, orang kata, tak berpuas hati lah. Maknanya bila dapat teguran tu, kita just terima, senyum dan move on lah. Kita nilai balik apa yang teguran yang kita dapat tu. So itu saja perkongsian saya yang saya dapat kongsi, iaitu 4 poin tadi mengenai tips menangani teguran yang negatif. So saya ulang balik, poin dia adalah kita kena berdoa lah. Kalau yang beragama Islam ke, yang ada agama punya orang, kita kena berdoa, sebab doa ni adalah senjata yang paling kuat. So yang poin yang kedua adalah bersangka baik. Okay. Setiap teguran yang kita dapat, kita sangka baik je. Sebelum tu juga, bersangka baik ni juga saya ada terjumpa peribahasa lah, peribahasa Cina yang menyatakan teguran itu guru, orang memuji itu mungkin musuhku. So apa yang saya faham daripada peribahasa Cina ni adalah, teguran tu sebenarnya boleh membuatkan kita orang yang lebih baik dan mempelajari pelbagai benda. Tak kisahlah teguran tu positif ke apa, kita dapat belajar pelbagai benda melalui teguran. Okay. So ayat kedua tu, orang memuji itu mungkin musuhku. So apa yang saya faham dari maksud tu, bukannya orang yang puji itu musuh. Orang yang puji ni sebab
bila kita terima banyak sangat pujian, kita akan rasa diri kita ni hebat tau, macam wow. Bila kita dah rasa diri kita ni hebat, mulalah perasaan sombong tu datang. Bila perasaan sombong tu datang, itu yang akan membuatkan kita tak dengar cakap orang, tak dengar teguran orang lain, tak dengar kritikan orang lain, tak nak dengar cakap cakap orang-orang yang lebih berilmu daripada kita. Padahal kita salah, tapi kita still nak mengaku yang kita tak salah. So betul jugalah peribahasa Cina ni, teguran itu guru, orang yang memuji tu mungkin musuhku. So kita boleh ambil pelajaran lah daripada peribahasa tu. So untuk kata-kata hikmat pula, hikmah, kita boleh ambil daripada Saidina Umar, iaitu sahabat Nabi. Ayat dia lebih kurang macam ni: semasa aku menjadi khalifah, aku paling cintai orang yang menegurku. So daripada ayat yang dia cakap tu, semasa dia jadi ketua untuk sesuatu negara, dia paling suka orang yang tegur dia. Sebab orang yang tegur dia ni dapat membantu dia improve lah dari segi pemerintahan dia, daripada arahan dia yang dia akan berikan kepada orang bawahan dia. So ekonomi akan lebih berkembang dan dapat membantu sesuatu kawasan tu lebih maju dengan hanya satu teguran yang dia dapat daripada orang-orang yang bekerja di bawah arahannya. Okay, so poin yang ketiga tadi saya mention balik. Poin yang ketiga adalah kandungan kritikan tu, nilai balik apa yang teguran yang kita dapat tu. Dan yang last sekali adalah ucapan terima kasih. So ucapan terima kasih selepas dapat teguran dan senyum saja. So itu saja yang saya dapat kongsikan untuk sesi live tips menangani teguran yang negatif. Okey, itu adalah 4 poin yang dapat mengajar tuan-tuan dan puan-puan dan diri saya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik daripada hari semalam dan hari ini. Okey, sebelum saya tamatkan sesi live saya ni, saya nak kongsikanlah nak promote tentang e-book percuma yang Tiljana.my sediakan. So sesiapa yang telah melanggan package premium bolehlah mendapatkan e-book secara percuma. Dengan kalau tuan-tuan dan puan-puan melanggan package premium iaitu 2 bulan yang berharga RM90, tuan-tuan akan dapat 3 buku e-book percuma, iaitu e-book Jom Move On, e-book 21 Quotes Move On, e-book Stresnya Aku. So itu untuk package premium 2 bulan. Untuk package premium 3 bulan yang berharga RM120 akan mendapat 5 buah buku e-book, iaitu e-book Jom Move On, e-book 21 Quotes Move On, Stresnya Aku, Analisis SWOT Cermin Diri, dan Checklist Sebelum Kahwin. So dapat 5 e-book lah. Dan yang terakhir, kalau tuan-tuan dan puan-puan melanggan package premium selama 6 bulan yang berharga RM180, puan-puan akan dapat 7 buah buku e-book, iaitu Jom Move On, 21 Quotes Move On, Stresnya Aku, Analisis SWOT Cermin Diri, Checklist Sebelum Kahwin, Ikhtiar Jodoh, dan Petua Tambat Hati Pasangan. So itu adalah jumlah bukunya adalah 7 buah buku yang tuan-tuan dan puan-puan dapat kalau puan-puan dan tuan-tuan dapat subscribe 6 bulan yang berharga RM180. So itu sajalah perkongsian saya untuk sesi live kali ini. Saya berharap saya dapat memberikan tuan-tuan dan puan-puan sedikit perkongsian lah, ataupun sedikit ilmu yang tuan-tuan dan puan-puan dapat teruskan hidup dan menjalani hidup seharian dengan lebih mudah dan lebih baik daripada hari semalam. So itu sajalah daripada saya, Muhammad Nakidin. So saya akan tamatkan sesi live saya. Terima kasih banyak-banyak kerana dengar perkongsian saya.
semasa sesi live ni. So terima kasih semua. Assalamualaikum.